Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita akan berbicara sedikit ya tentang adakah berdosa jika mereka yang menghafal Quran walaupun tidak habis 30 juzuk, adakah dikira berdosa jika dia lupa? Jadi dalam perbincangan yang sebentar ini, kita ingin kongsikan dengan rakan-rakan dan juga mereka-mereka yang mengenali lah, ya, bahawasanya menghafal Al-Quran ini walaupun tidak habis 30 juzuk, walaupun satu surah je yang kita hafal, maka dia dikira tidak berdosa sekiranya kita masih lagi mengulang. Kita sentiasa ulang. Sekali lagi saya nak beritahu bahawasanya bagi sesiapa yang menghafal Al-Quran, dia dikira orang yang menghafal Al-Quran sekiranya dia dikira menghafal Al-Quran walaupun tidak banyak, walaupun tidak habis 30 juzuk. Sekejap kita bagi tengok pemandangan pokok-pokok di sini sekejap ya. Sekejap. Okey, ni tengok suasana pokok dulu. Iklan bagi mereka yang duduk di bandar mungkin lama tak tengok pokok-pokok. Ya. Okey. Sekejap lagi. Tunggu 1 minit ya. Sebelum tu share dulu. Share dulu. Sekejap lagi saya sambung balik. Okey, kita berpatah balik pada perbincangan kita tadi tentang mereka yang menghafal Al-Quran adakah berdosa jika lupa. Jadi ini nasihatlah untuk mereka-mereka yang menghafal Al-Quran. Walaupun anda tidak habis 30 juzuk menghafal, walaupun anda menghafal mungkin surah Al-Mulk sahaja ataupun surah Yasin sahaja, jika anda tidak mengulang dan anda lupa, maka itu berdosa lah. Sengaja tak ulang dan lupa, itu berdosa. Tetapi bagi mereka yang hafal dan dia lupa, dan pada masa yang sama dia mengulang, okay, pada masa yang sama dia ulang. Contoh dia hafal juzuk 30 kan, semuanya, tapi dia lupa surah Abasa wa Tawalla. Dia lupa surah Idza Syamsu Kuwirat. Dia lupa surah Wal Fajr, surah Iqra, surah Lam Yakunil Ladzina Kafaru. Dia lupa. Ada pula bonda nak hafal, kita tanya pokok apa. Ni pokok krian, ni pokok krian. Pokok krian. Sebab tu panggil kubang kerian. Ni pokok kerian. Nanti dulu. Kita sambung dulu pula. Okey. Jadi bagi mereka yang terus mengulang Al-Quran walaupun dia lupa, tapi dia ulang. Maknanya contoh dia juzuk 30, dia ulang juzuk 30 tu dia lupa. Tetapi dia mengulang. Hari ni dia ulang surah An-Naba ataupun surah Amma Yatasaalun. Kan? Dan dia tak lancar pun. Tapi esok dia sambung lagi surah An-Nazi'at. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Dan dia ingat-ingat lupa. Lusa dia sambung lagi Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma.
Tak berapa lancar juga. Ada dia sangkut-sangkut. Mungkin masa dia menghafal dulu ulangan dia sedikit dan sebagainya. Tetapi ketika dah berumur dia tak ingat. Jadi dia ulang balik. Dia cuba ulang dan dia tak berapa lancar. Orang yang macam ini dia tidak berdosa sebab dia masih lagi cuba mengulang. Walaupun sampai mati dia buat macam ni. Walaupun dia tak akan ingat. Dia bukan tak akan ingat. Dia tak ingat betul-betul satu juzuk yang dia hafal dulu. Ataupun 20 juzuk yang dia hafal dulu. Ataupun 5 juzuk yang dia hafal dulu. Tetapi dia sentiasa berusaha untuk mengulang. Orang yang seperti ini tidak berdosa. Orang yang seperti ini tidak berdosa. Sebab itu kalau kita tengok Kak Arfah nak suruh anak dengar nasihat. Betul ni kita kena kongsi benda ni. Ramai yang hafal Quran tapi dia kata dia lupa hafal Quran. Dia bukan ahli, dia bukan hufaz. Dia kata dia bukan orang yang menghafal Quran. Sebenarnya saya nak tuju ni bukan kepada orang yang hafal Quran 30 juzuk sahaja. Walaupun yang hafal Quran 8 juzuk, ustazah yang duduk di Mesir ada yang koror 30 juzuk, ada yang koror 8 juzuk dan sebagainya, maka tetap teruslah mengulang. Jangan lupa mengulang Al-Quran. Walaupun satu hari satu muka, walaupun satu hari satu ayat, ulang Quran lepas subuh tu, ataupun sebelum subuh, lepas subuh, ataupun masa-masa yang sesuai, yang dirasakan ada waktu. Tetapi bagi saya ambil jalan tengah lah. Mana lepas solat subuh, ambil jalan tengah. Hari ini satu muka, ataupun hari ini satu ayat, esok sambung muka surat yang seterusnya, ataupun esok sambung kepada ayat yang seterusnya. Itu selagi mana orang tu buat macam tu, dia sibuk macam mana pun, walaupun dia ulang 5 ayat hari ni, esok dia ulang 1 ayat, dia sambung pula lusa 2 ayat, dia sambung pula lusa 10 ayat, tak tentu kan, maka tidak dikira berdosa. Tidak dikira berdosa. Ni ramai yang tak nak menghafal Quran ni kenapa? Sebab dia takut, dia bagi alasan berdosa nanti kalau saya tak ingat. Dia tak try lagi. Sepatutnya dia try lah, dia hafal lah dulu. Kalau tak apa ni, orang kata takut sangat berdosa tu, dia akan jumpalah benda-benda yang dipesan ini. Jadi saya mengharapkanlah kepada anak-anak murid saya, rakan-rakan saya, alim ulama, ustaz-ustazah, para pendakwah yang menghafal banyak ayat Al-Quran. Tak kira lah para pendakwah itu mungkin ada doktor, mungkin ada engineer dan sebagainya, mungkin ada tukang kebun dan sebagainya. Mereka semua menghafal Al-Quran. Tapi jangan lupa ulang walaupun tak ingat. Ulang hari ni ulang 1 ayat, esok sambung ayat kedua, lusa sambung ayat ketiga sampai habis ayat ke-30. Contohlah kalau surah Al-Mulk, kan? Lepas tu ulang balik macam tu. Yang kita, kalau orang tu hafal surah Al-Mulk saja, surah Al-Mulk, walaupun surah Al-Mulk ni sunnah yang dibaca oleh Rasulullah sebelum tidur kan. Di mana Aisyah kata Rasulullah tak akan tidur kecuali dia akan baca surah Al-Mulk dan surah As-Sajdah. Jadi kalaulah kita ada yang menghafal dulu-dulu surah Al-Mulk, surah As-Sajdah tapi tak ingat, bermula daripada hari ni, ulang 1 ayat atau 1 muka, 1 ayat lah saya kata. Esok 1 ayat lagi, lusa ayat ketiga, tulat ayat keempat, sampai habis ayat yang ke-30. Kan? Lepas tu sambung, dia hafal surah apa lagi? Surah Yasin. Dia ulang hari ni ayat 1, 2, esok 3, 4, tulat 5, 6 sampai habis surah Yasin. Lepas tu surah Sajdah dia hafal. Hari ni ayat lepas tu dia sambung lagi ayat 1, ayat 2 sampai dah dia habis. Okey, sekali lagi saya nak ulang. Bagi mereka yang menghafal Quran, contoh hafal surah-surah tertentu ataupun ayat-ayat tertentu. Okey, saya nak jawab dulu yang anak murid saya tanya ni. Masalah saya suka ulang ayat yang ingat molek je. Macam mana nak atasi ustaz? Itulah awak. Awak nak yang manis-manis je. Yang masam-masam kena makan jugalah. Makan yang masam-masam ni,
kan, ubat darah tinggi. Kan, asyik nak makan yang sedap-sedap je. Itulah. Jadi jawapan saya untuk Uzaifah ni, awak suka ulang ayat yang ingat molek tu bagus, tapi yang awak tak ingat tu awak kena ulang juga. Kalau awak tak ulang, berdosa. Contoh, awak ulang surah Al-Baqarah, surah Ali Imran awak tak ingat, awak tak nak ulang, awak langkah kepada surah An-Nisa. Kan? Sebab surah An-Nisa tu ada cerita pasal kahwin 4. Contohlah. Jadi dekat situ awak tak nak ulang surah Ali Imran sampai bila-bila pun tak nak ulang. Itu berdosa. Dia kena ulang sambung walaupun awak tak ingat. Jadi yang awak ulang yang ayat awak ingat tu, itu tak ulang yang tu. Pada masa yang sama kena ada ayat yang awak ulang. Maknanya hari ni muka surat pertama, esok muka surat kedua, muka surat ketiga, lusa tulat muka surat yang keempat dan sebagainya. Itu cara dia. Okey, ada persoalan lagi yang nak tanya? Saya nak ringkas je sementara nak pergi mengajar malam ni. Okey, tentang menghafal Al-Quran ini, tidak orang kata bukanlah menghafal Al-Quran itu dikira menghafal bila habis 30 juzuk. Tidak. Hafiz 30 juzuk itu bonus Allah Ta'ala beri kepada umat ini. Dan bagi mereka yang tak habis 30 juzuk, yang menghafal surah-surah tertentu ataupun ayat-ayat tertentu, tetap kena ulang. Kalau tak ulang, memang berdosa. Sengaja tak nak ulang, sengaja tak nak ulang, selama tempoh dia tak nak ulang tu, dia berdosa. Jadi kena ulang lah. Ulang walaupun satu ayat. Ulang walaupun satu ayat. Sibuk macam mana pun, jangan tinggal Al-Quran. Jadi saya sarankanlah, ada meja Al-Quran ke atas. Di mana ni, ada meja Al-Quran yang telah diletakkan Al-Quran dekat ruang tamu. Kalau orang yang biasa pergi masjid, dia letak dekat masjid. Ada mereka yang ada bilik-bilik yang cantik, sejuk, yang pasang aircon dan sebagainya, letaklah dalam bilik satu, supaya mungkin sebelum tidur, mungkin sebelum pergi kerja, dia boleh buka Al-Quran. Buka, tengok, dia baca satu ayat, esok sambung pula satu ayat, lusa sambung pula satu ayat. Jadi saya rasa terpanggil untuk kongsikan tentang ini, sebab ramai yang hafal Quran tapi dia tinggal terus, dia tak nak, sebab dia tinggal terus, itu berdosa tau. Jangan tinggal terus. Ingat sekali lagi, saya ulang, bagi mereka yang menghafal Quran, mesti ulang Al-Quran walaupun tak ingat, walaupun tak lancar, walaupun sangkut-sangkut, walaupun bermacam walau. Tapi jangan jadi walaun. Orang yang walaun ni ialah mereka yang tak nak ngulang langsung, tinggal terus makan. Okey, terus ada orang call pula tadi. Bagi mereka yang diberi anugerah oleh Allah menghafal walaupun sikit daripada ayat-ayat Allah, mesti ada jadual khusus untuk dia mengulang Al-Quran. Mesti ada jadual khusus untuk dia mengulang Al-Quran. Okey, ada lagi siapa-siapa nak tanya? Ingat ya, saya dah ulang 2-3 kali tadi, beritahu bahawasanya mereka yang mengulang Al-Quran ialah mereka yang menghafal Quran, dikira berdosa sekiranya dia tak nak ulang langsung. Tetapi sekiranya dia tetap mengulang walaupun dia tak ingat, walaupun dia tak lancar, walaupun dia sangkut-sangkut, tapi dia tetap ulang. Maknanya sambung, hari ni 2 ayat, esok sambung 2 ayat, lusa sambung 2 ayat, sampai habis, lepas tu ulang balik, ulang sampai habis, lepas tu dia ulang balik, maka orang itu tidak berdosa. Okey, itu saja perkongsian sebentar. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi pada masa-masa akan datang, insyaAllah. Taqabbalallahu minna wa minkum.